Sekejap, semula. Okey, ni pendidikan Islam, unit 15, jenis najis dan cara mencucinya. Okey, baik, tadi sambung balik standard kandungan, mengenal pasti bahagian najis dan cara menyucikannya. Okey, untuk standard pembelajaran, nak tahu apa yang menyatakan pengertian, contoh dan cara menyucikan najis. Tadi awak sebut mukhaffafah, mutawassitah dengan mughallazah. Okey, ada 3 Okey, dan ada 3 jenis najis. Okey, next. Yang pertama, najis mukhaffafah. Sebut lagi sekali. Mukhaffafah. Mukhaffafah. Khaffafah. Okey, apa itu maksud najis mukhaffafah? Sebelum tu, apa itu najis? Tahu tak najis tu apa? Najis tu. Ingat apa? Najis tu apa? Tahi je sebutnya. Najis tu tahi manusia je ke? Ataupun tahi binatang je ke? Okay, najis ni kalau nak tahu, okay, saya conteng kat sini sikit lah. Okay, najis, nampak tak Tak nampak. Okay, pen. Okay, najis tu adalah semua jenis kekotoran atau kekotoran. Okay, semua jenis kekotoran. Nampak kan? Nampak tak? Okay, semua jenis kekotoran yang menghalang. Ini saya tak ada dalam nota tu. Nota ni pun tak ada, saya tulis je. Saya bagi tahu je. Yang menghalang daripada kita ni daripada sah solat. Okay, najis ni adalah semua ni poin dia kekotoran. Kekotoran yang menghalang daripada sah solat ataupun tawaf dan sebagainya. Saya pendekkan je. Dan sebagainya. Maknanya nak sama ada najis tu, kekotoran tu, najis lah. Kekotoran tu sama ada dia terdapat pada tempat. Katakan awak nak solat kan, dekat tempat tu ada najis tak cicak. Tu kira kekotoran lah tu. Atau baju, pada badan. Pada badan katakan jari awak terluka. Ada darah tu dah kira najis. Kena bersihkan dulu dan ambil wuduk baru boleh solat, baru sah solat tu. Lepas tu dekat baju ada terkena nanah ke, tukar baju lain atau bersihkan dulu nanah tu. Lepas tu dekat mana lagi? Pakaian, badan dan tempat. Pada pakaian, badan dan tempat, maknanya kita pastikan tiada najis baru kita ambil wuduk nak solat ke nak tawaf ke. Tiada, maknanya tak ada kekotoran lah dekat situ. Tu maksud najis. Najis ni kekotoran yang menghalang daripada ibadat kita tu. Sah solat dan tawaf dan sebagainya. Okey, yang tadi masuk balik. Najis, ni yang pertama ni mukhaffafah tadi. Mukhaffafah. Okey, mukhaffafah ni adalah najis yang ringan. Awak ingat keyword dia, ringan pada hukumnya. Contoh, air kencing bayi lelaki yang berumur kurang daripada 2 tahun. Lepas tu bayi ni, kalau ada adik lagi, dia hanya minum susu mak dia je. Dia cuma minum susu ibunya sahaja. Okey, siapa tadi? Kalau najis yang ringan ni, dia ada, contoh dia adalah mukhaffafah tadi, najis ringan. Sama kita panggil juga najis mukhaffafah satu. Dipanggil juga, dikenali juga dengan najis ringan. Contohnya air kencing bayi, lelaki perempuan hanya. Lepas tu bayi tu berumur bawah 2 tahun. Dan minum susu mak dia je. Kalau dia dah makan ni, katakan, tapi sekarang baik susah, dah tak ada sangat kot makan makanan bayi. Biasa mak-mak ni dah bagi makanan lain kan. Dia dah bagi makanan lain. Kalau dia terkena kencing kat baju awak tu dah kira najis. Tapi kalau memang awak tahu adik awak tu, kalau awak ada adik lah yang bawah daripada 2 tahun,
macam kata kecil lagi umur 8 bulan ataupun umur 3-4 bulan dia terkencing kena awak tu, kalau dia minum susu mak awak je, maknanya bukan najis. Tak apa. Kalau dia najis ringan, dia najis ringan sahaja. Najis ringan Tapi kalau adik awak dah terumur 3 tahun, lepas tu dia terkencing, terkena baju awak, seluar awak ataupun awak terpijak. Tengah-tengah ni terpijak tu dah kira apa? Najis apa? Najis mukhaffafah ke apa? Okay, tak. Kalau najis mukhaffafah ni, air kencing bayi umur 2 tahun yang minum susu mak je. Okay, ni next seterusnya ni. Jap. Kita tengok cara ni dulu, nanti saya back balik. Najis mutawassitah yang saya cerita kat awak tadi, najis sederhana ni panggil mutawassitah. Mutawassitah ni adalah kalau adik awak yang kencing umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun setengah, 3 tahun tu terkena banyak tu kita panggil najis. Air kencing tu panggil najis mutawassitah. Najis sederhana. Okay, najis sederhana Okay, sekejap kita back balik tadi. Cara penyucian, cara nak cuci najis ringan tadi, najis mukhaffafah tadi, air kencing tadi. Okay, yang pertama sekali awak kena hilangkan ain. Apa itu ain? Ain tu maknanya najis tu lah, najis yang awak nampak tu lah. Kalau kan tadi nak air kencing tu, air kencing baby tu, lap dulu. Okay, hilangkan atau lap ain najis tu terlebih dahulu. Okay, kemudian renjis air mutlak. Apa itu air mutlak? Kan? Tahu air mutlak kan? Ada berapa air mutlak? Ingat tak pernah belajar? Okay, air mutlak ni ada, air mutlak adalah air yang suci lagi menyucikan. Dia adalah suci bersih tapi dia boleh menyucikan kekotoran lain. So, ada 7, tak salah 7. Ingat tak? Air perigi, air hujan, air mata air salji, air apa lagi? Sungai. Air sungai, air laut. Saya ada 7. Apa lagi satu? Air perigi. Air perigi, air pipe ke tu. Boleh kira air yang suci lagi menyucikan. Okay, itu adalah air mutlak. Okay. Lepas dah renjis dekat kan kita dah keringkan kan, guna kain ke apa, lap dulu air kencing baby tu, lepas tu renjis dengan air mutlak, lepas tu lap dengan kain bersih sehingga kering. Kalau najis mukhaffafah ni, najis ringan ni senang saja nak bersihkan dia. Tak rumit sangat lah. Ni sepatutnya ada demo sikit tapi tak sekolah kan, susah saya nak ajar, nak tunjukkan. Okay, tadi najis yang kedua ni mutawassitah. Mutawassitah ni najis yang sederhana. Okay, sederhana saja. Saya ada tunjuk gambar sikit tu. Dan tadi pun saya ada tunjuk gambar ni baby yang kecil berumur 2 tahun, tak boleh jalan lagi. Kalau dia kencing tu, dia tak najis, dia najis ringan sahajalah. Okey. Najis mutawassitah. Tak ada tajuk ni. Mutawassitah. Mutawassitah ni adalah najis yang sederhana. Ni, sederhana sahaja pada hukumnya. Contoh apa baca kan? Ni. Muntah. So? Jangan. Tak pernah baca dah ke? Darah. 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 Lepas tu, ni najis manusia. Okay, nanah. Nanah tahu nanah? Kenal? Lepas tu bangkai, ni bangkai haiwan lah. Bangkai haiwan dengan air kencing. Ni air kencing manusia. Yang berumur berapa ni kalau kira? Yang tadi bawah 2 tahun, maknanya 2 tahun ke atas tu. 2 tahun ke atas tu dah kira najis mutawassitah. Najis sederhana. Okay, muntah.
darah, najis manusia, nanah, bangkai dan air kencing. Ini gambar contoh sikit gambar darah. Okey, ada 6 kat sini contoh dia. Okey, cara nak sucikan najis mutawassithah ni kena buang ain najis tu. Ain ni apa ain tahu tak? Ain bukan nama orang lah. Ain tu mata kalau bahasa Arab. Okey, apa itu ain? Kita tengok sini. Saya ada buat nota. Okey, ain tu, ni ain adalah objek yang boleh disentuh. Ain tu. Contoh tadi, kalau ni, kalau najis mutawassithah, ain dia apa tadi? Contoh dia. Ain tadi. Mutawassithah tadi, ada 6 tadi. Ingat tak? Air Yang darah. tadi? Darah. Itu ain dia lah tu. Kalau darah tu lap dulu. Bersihkan dulu. Boleh kalau kena kat jari ke basuhkan dulu. Okey. Lagi? Lagi apa lagi? Muntah. Muntah tu bersihkan dulu kalau terbuang, termuntah dekat pintu ke, tak sempat masuk toilet, tak sempat pergi kat sinki. Buang dulu. Okey, buang air najis mutawassithah terlebih dahulu, kemudian jadi biasalah apa-apa memanglah kena buang dulu kan. Okey, lepas tu basuh tempat najis sehingga hilang apa? Bau, warna dan rasa. Pastikan kalau muntah kat situ ke najis ke air kencing tu, pastikan basuh tu sampai tak ada bau dah kat situ. Tak ada, lepas tu tak ada dah kalau najis ke muntah, kesan muntah tu tak ada. Kesan darah tu tak ada. Kesan nanah tu tak ada. Dengan apa? Air mutlak. Air mutlak air yang suci lagi menyucikan. Okey, boleh faham kan? Boleh. Ni apa tadi? Yang ni apa tadi? Cara penyucian apa? Najis apa ni? Air najis dahana. Sederhana. Susah nak sebut mutawassithah. Okey, mutawassithah. Okey, seterusnya yang ketiga, najis mughallazah. Mughallazah. Ra ni dalam tekak. Ra, mughallazah. Yelah, tak apalah. Nanti cuba sebut Okey, najis mughallazah ni dikenali juga dengan najis berat. Najis berat. Apa dia contoh dia? Ni biasa orang tahulah. Najis berat adalah anjing dan babi serta keturunan dia. Keturunan anjing dan babi. Contoh anjing kenal kan? Pernah tengok lah anjing. Babi tu pernah tengok lah gambar ke apa kan. Keturunan dia pernah tengok tak? Tak. Contoh yang saya pernah tengok gambar je lah. Contoh dia ada macam kacuk kan. Dia kacukkan kambing biri-biri tu dengan babi. Khinzir. Ada dekat negara Mak Saleh lah saya tengoknya. Dia kacuk kan. Tak tahu Allah Alam macam mana dia buat tu. Tapi bila wujud tu dia ada muka khinzir. Muka pernah tengok kan khinzir kan? Okey, muka khinzir tapi badan dia kambing. Kambing biri-biri ada bulu. Bulu macam kambing biri-biri tahu kan? Beza dengan kambing biasa. Dia ada bulu yang banyak tu. Tu maksudnya macam keturunan dia lah. Keturunan babi. Maksudnya dia dah kacukkan. Wallahualam dia buat macam mana saya tak tahu. Tak pasti macam mana. Kau boleh cari-carilah gambar apa keturunan babi, keturunan anjing ni. Selalu babi lah, yang anjing ni jarang. Jarang jumpa yang kacuk-kacuk ni. Okey. Yang ni cara menyucikan. Cara penyucian dia sama juga, kena buang dulu. Katakan anjing pergi berak. Tiba-tiba anjing masuk kat rumah awak, dia pergi berak dekat lantai, dekat luar tu. Kat pos kereta ke apa kan. Takkan nak biar je kat situ. Kan? Lepas tu kena samalah buang dulu najis tu. Lepas tu basuh yang ni sikit.
Yang ni rumit sikit kalau ni banyak, bukannya guna air mutlak saja, awak kena guna air yang bercampur dengan tanah. Nampak kan? Okey, basuh tempat najis dengan air yang bercampur tanah. Lepas tu satu tanah, satu air tanah, bukan tanah lah, satu air tanah campur dengan 6 air mutlak. Nampak tak? Okey. Satu air tanah, mula-mula basuh dulu, lepas buang najis tu. Katakan nak basuh najis anjing. Najis anjing, lepas tu buang dulu kat mana-mana, buang dulu tempat tu lantai. Katakan lantai kat rumah, lantai dekat rumah, dekat pos kereta lah, dekat tempat kereta tu. Okay, buang dulu, lepas tu basuh dengan tanah dulu. Basuh dengan air tanah, kemudian basuh dengan air mutlak sebanyak 6 kali ni, 6 kali. Lepas tu sehingga hilang bau, warna dan rasa. Sama lah macam tadi, apa-apa benda yang kita basuh tu, kalau najis ni biar dia hilang bau, warna dan rasa. Yang ni itulah tak boleh nak buat demo. Kalau kita sekolah bolehlah buat demo. Okey, basuh tempat dengan air tanah. Kalau najis mughallazah ni najis berat. Najis berat daripada anjing dengan babi dan keturunannya. Okey. Ni sebab saya buat nota sikit, kita baca je lah. Dalam modul tu saya ada bagi nota juga. Lebih kurang sama lah macam ni. Cuma yang dalam ni saya nak terangkan kan. Okay, ain tadi adalah objek yang boleh disentuh. Okay, ni yang kedua, biasa dengar tak sertu? Yang ni pernah dengar tak? Sama? Tak juga. Okay, biasa kita kalau dulu setakat ni lah. Kalau dulu pun saya panggil samak juga. Kalau macam kita macam kata awak naik basikal, sebagai awak contoh je. Macam saya pernah terlanggar anjing. Kata kereta saya pernah terlanggar anjing. Kita nak sertu ke samak? Ataupun kita pernah dikejar anjing. Lepas tu anjing gigit baju kita. Kita kena bersihkan lah. Itu dah kira baju kita tu dah terkena najis mughallazah, najis berat. Macam mana kita nak bersihkan? So, kita sertukan dia. Nama dia sertu. Dulu ada kes, tahun lepas tak saya, babi ni, khinzir masuk dalam masjid. Pernah tengok tak? Pernah ada tak baca berita tu? Dia masuk dalam masjid. Lagi dahsyat, masuk masjid, lepas tu dia dah nyondol-nyondol. Babi kan dia menyondol kan? Dia dah sondol-sondol dalam tu, dekat kapet tu, tempat orang Islam, tempat kita solat tu, dia dah sondol-sondol. Jadi macam mana nak bersihkan dia? Nak bersihkan kapet tu, contoh saya bagi kat masjid tadi lah. Okay, kita buat sertu. Nama dia sertu. Sertu ni dia menyucikan mana-mana bahagian, tak kira badan ke, tempat ke, yang ni contoh badan lah, yang terkena najis mughallazah. Yakni apa najis mughallazah tadi? Anjing, babi serta keturunannya dengan air bercampur tanah. Tadilah kita panggil sertu sertu nama dia, kaedah tu sertu. Okay, 6 kali. 6 ke air mutlak 6 kali. 6 kali. Kalau air tanah ni 1 je. Contoh macam mana tu? Macam kata letak dalam tin, air tu dalam baldi. Katakan baldi besar mana? 1 liter, 2 liter. Jadi 1 liter, katakan 1 liter lah. 1 liter, 1 baldi tu air tanah. Jadi 6 baldi lagi air mutlak. Air mutlak nak bersihkan. Katakan nak bersihkan kapet ke, nak bersihkan baju ke yang terkena ni. Tak semestinya kena najis. Tu, tapi air liu anjing tu pun dah kira najis. Kalau terkena basah lah. Kadang ada katakan anjing tu datang menempel je kat awak. Menempel tu tak kira. Tak perlu sertu lah. Sebab tak kena air liu dia dah. Ataupun katakan anjing tu dalam keadaan basah tau. Macam dia baru terkena hujan ke,
dia main air ke, dalam basah dia awak terkena basikal, awak terkena dia ke, dia kejar awak naik basikal, awak dah kena basuhlah basikal tu. Kalau kena dalam keadaan basah, kena sertukan dia. Sertukan maknanya bersihkan lah. Kalau kering tak perlu. Okay, ni tadi sertu. Awak kena ingat ni, Ain, sertu. Ain tu bukan nama orang Ada nama orang. Okay, tadi samak. Biasa kita guna samak, terpegang anjing lah, terkena ni lah, samak-samak. Sebenarnya bukan, dia namakan dia sertu. Samak ni, dia menyucikan sesuatu. Kalau samak pula, perbuatan menyucikan sesuatu daripada kulit binatang. Menggunakan bahan yang kesat seperti pasir dan sebagainya. Contoh, samak ni macam kata kulit lembu kan. Kulit lembu kalau orang korban kan orang ambil kulit lembu. Kulit lembu ni kan atau kulit buaya boleh guna kan. Untuk buat beg, boleh buat tali pinggang, boleh buat dompet, lelak dompet. Banyak. Tu kita panggil samak. Kita bersihkan kulit binatang tu. Kita panggil samak. Yang tadi sertu. Kalau melibatkan anjing dengan babi dan keturunan dia kita panggil sertu. Boleh kan? Boleh lah walaupun tak boleh. Ke banyak sangat saya ajar? Sebab saya buat latihan tu lansam semua. Saya tak adalah kata hari minggu ni mukhafafah saja. Najis ringan je. Minggu depan tu tak apa. Saya lansamkan sekali. Nanti awak boleh rujuk balik lah nota tu. Saya dah bagi nota sekali. Cuma saya nak terangkan. Si Rafiq ni tak masuk pula hari ni. Okay, situ saja.